Okey, Assalamualaikum. Okey, untuk kuis kita hari tu, kita akan tengok jawapan awak dan cikgu akan bagi tahu jawapan yang sepatutnya betul. Okey. Okey. Kita mulakan dengan ni campur Ada tingkatan 1. Berbezalah. Okey, kita start dengan soalan nombor 1. Apakah unit asas bagi semua kehidupan? Okey, dan jawapannya yang sepatutnya adalah sel. Sel tu adalah asas bagi semua kehidupan. Macam cikgu pernah cerita, asas kepada terjadinya sebuah rumah adalah batu bata. Okey, jadi asas bagi semua kehidupan, termasuklah diri awak, manusia, haiwan dan tumbuhan, asasnya adalah sel. Okey, ingat, sel tu sangat kecil. Tu adalah asas, paling asas. Okey. Dari sel ni lah yang akan menjadi, yang bergabung-gabung jadi tisu, jadi organ dan last sekali jadi sistem dan jadi nyawa. Soalan nombor 2. Sel ibarat sebuah mikroskopik yang menjalankan beribu-ribu tindak balas kimia. Okey. Kebanyakan jawapan awak adalah betul. Okey, dia umpama kilang. Okey, kilang yang menjalankan tindak balas kimia awak. Okey, hanya sikit je yang jawab rumah, sekolah. Okey, kita tengok soalan nombor 3. Sel menambah bilangan melalui proses. Proses apa? Macam mana sel tu daripada 1, macam mana dia bertambah menjadi banyak sel? Okey, kebanyakan jawapan awak betul, iaitu melalui proses pembahagian sel. Okey, daripada 1 dia akan membahagi menjadi 2, membahagi lagi menjadi 8, membahagi lagi menjadi, dan akhirnya banyak. Okey. Fotosintesis tu adalah proses menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Respirasi pula dia adalah proses pernafasan. Okey, bukan proses penambahan sel. Dan pembiakan itu adalah proses bergabungnya sperma dan ovum. Jadi jawapannya betul adalah pembahagian sel. Okey, kita tengok pula soalan nombor 4. Sekiranya sel membahagi secara tidak terkawal, risiko apa yang boleh terjadi? Okey, contoh dia sel. Bayangkan sel, kita pernah belajar ni. Okey, kita pernah belajar dia membahagi secara tak terkawal ni. Okey, jawapan yang betul adalah dia boleh mengakibatkan kanser. Okey, bukan kematian. Okey, mostly cikgu tengok kat sini awak jawab kematian. Bukan. Jawapan dia adalah kanser. Cikgu bagi contoh Orang yang normal, kanser dia adalah paling normal adalah 5. Kalau tak silap cikgu lah, nanti cikgu betulkan balik. Okey. Tapi pesakit kanser bagi orang yang menghidapi penyakit kanser, contoh dia kanser lidah, kanser kulit, kanser rahim, apa semua tu, dia adalah disebabkan sel dia membahagi secara tak terkawal. Bila tak terkawal, sel akan membahagi dan menyebabkan bilangan sel tu banyak sangat berbanding orang biasa yang tak dapat penyakit. Okey, maksudnya kat sini bila sel tu membahagi tak secara tak terkawal, dia akan menyebabkan kanser. Sebab itulah orang yang menghidapi penyakit kanser, bilangan sel kanser dia adalah lebih banyak sangat daripada orang biasa yang tak berpenyakit kanser. Okey. Nombor 5, berikut merupakan struktur pada sel haiwan kecuali cikgu dah bagi tahu dah sebelum ni. Cikgu dah siap suruh awak lukis dah sebelum ni kan. Okey, antara semua ni
satu je yang tak ada kat sel haiwan, iaitu vacuole. Okey. Yang lain-lain tu nukleus, membran sel, sitoplasma, semua dia ada kat sel haiwan. Vacuole je yang tak ada kat sel haiwan. Tengok balik apa yang awak pernah lukis sebelum ni. Okey, kita tengok pula fungsi mitokondria. Ni mostly awak jawab betul. Yang jawab betul ni mesti awak rujuk buku teks kan? Okey, fungsi dia adalah menghasilkan tenaga. Mengawal aktiviti sel tu adalah nukleus. Ingat balik. Menjalankan fotosintesis tu apa? Kloroplas. Memberi bentuk tetap kepada sel tu apa? Tu adalah dinding sel. Jadi bukan fungsi mitokondria. Jawapan yang sebetulnya adalah menghasilkan tenaga. Okey, sampai pula mesej saya ni kan. Okey, nombor 7 pula. Fungsi nukleus. Tengok balik. Ni adalah benda paling penting dalam sel, iaitu nukleus. Yang mana dia mengawal semua aktiviti sel. Sama ada sel tu nak membahagi, dia yang mengawal. Sama ada sel tu nak berespirasi, dia yang mengawal. Macam tu lah. Okey. Next, nombor 8. Fungsi kloroplas. Ni yang cikgu cakap tadi. Dia adalah menjalankan fotosintesis. Bila dia menjalankan fotosintesis, maksud dia hanya ada pada sel tumbuhan. Okey? Dia tak ada pada sel haiwan. Okey, nombor 9. Fungsi dinding sel adalah ni kebanyakannya betul. Okey. Siapa dia menjawab mengawal aktiviti sel tu? Cikgu ketuk kepala dia. Berapa kali nak ulang. Dia memberi bentuk tetap kepada sel. Untuk pengetahuan awak, dinding sel ni pun hanya ada pada sel tumbuhan sahaja. Okey, dia memberi bentuk yang tetap kepada sel tumbuhan. Sel haiwan tak ada ni. Sebab itulah sel haiwan tu boleh berubah-ubah bentuk dia. Sebab dia tak ada dinding. Tumbuhan, dia bentuk dia tetap. Kenapa? Sebab dia ada dinding sel. Okey, kita tengok pula soalan nombor 10. Semua tindak balas kimia sel berlaku di dalam sitoplasma. Kebanyakannya awak jawab dengan betul. Okey. Jawab nukleus tu, tengok balik apa fungsi nukleus. Tengok balik apa fungsi kloroplas. Tengok balik apa fungsi mitokondria. Okey, kita tengok nombor 11 pula. Semua pergerakan keluar dan masuk bahan ke dalam sel dikawal oleh membran sel. Tengok balik. Cikgu pernah suruh awak lukis, cikgu pernah suruh awak tulis apa nama setiap bahagian. Cikgu pernah suruh awak tulis apa fungsi setiap bahagian. Tengok balik. Okey. Ingat balik, nukleus tu dia mengawal aktiviti sel. Sitoplasma tadi apa pula? Adalah untuk apa tadi? Tengok, mengawal tindak balas kimia sel. Dinding sel memberi bentuk yang tetap. Dan membran sel dia mengawal pergerakan keluar masuk. Udara masuk, udara keluar, dia yang mengawal. Okay, next soalan nombor 12. Yang manakah merupakan organisma unisel? Ingat balik. Organisma dia ada unisel dan ada multisel. Unisel ni maksud dia ada satu je sel kat dia. Okay, ingat balik Uni ni satu. Multisel dia ada banyak sel. So, antara banyak-banyak tu kucing, pokok bunga raya, amoeba, spirongira, ameba ni lah salah satu unisel. Okey, kucing, pokok bunga raya, masuk awak sendiri, tu semua tergolong dalam multisel. Kenapa multisel? Sebab dia ada banyak sel. Okey, dalam badan awak ni banyak sangat sel.
Okey, sel kulit, sel jantung apa semua termasuklah kucing. Sebab tu dia tergolong dalam multisel, bukan tergolong dalam unisel. Ameba dia tergolong dalam unisel sebab dia ada satu saja sel. Okey. Nombor 13, struktur yang manakah hanya terdapat pada sel tumbuhan? Ni kena ingat balik. Membran sel, kedua-dua ada. Okey. Sel haiwan ada, sel tumbuhan pun ada. Nukleus pun sama, sel tumbuhan ada, sel haiwan pun ada. Mitokondria, sel haiwan ada, sel tumbuhan pun ada. Tapi dinding sel hanya ada pada sel tumbuhan sahaja. Okey. Sebab itulah sel tumbuhan dia berbentuk tetap. Dia ada dinding sel. Okey. Nombor 14, pernyataan yang manakah adalah benar? Okey, yang pertama, sel haiwan ada dinding sel, betul ke? Salah. Sel haiwan tak ada dinding sel. Okey, sel haiwan tiada bentuk tetap, betul ke? Betul. Kenapa dia tak ada bentuk tetap? Sebab dia tak ada dinding sel. Okey, bila tak ada dinding sel, jadi dia tak berbentuk tetap. Dia boleh berubah-ubah. Okey, sel tumbuhan tiada dinding sel, betul ke? Salah. Sel tumbuhan ada dinding sel, sebab itulah bentuk dia tetap. Okey, dan last sekali, sel tumbuhan tiada bentuk tetap. Salah. Sel tumbuhan ni dia ada dinding sel. Bila ada dinding sel, dia ada bentuk yang tetap. Jadi pernyataan yang nombor 4 ni salah. Jadi yang betulnya adalah sel haiwan tiada berbentuk tetap. Last sekali. Antara berikut yang manakah contoh sel tumbuhan? Iaitu tumbuhan, ingat. Jadi sel epidermis bawang. Okey, tu ada pada tumbuhan. Okey, yang lain-lain sel darah merah ada pada awak, betul? Sel saraf pun ada ke awak. Sel pipi pun ada ke awak. Jadi tu bukan sel tumbuhan. Okey, sel haiwan tu kiranya termasuklah manusia. Okey, haiwan dan manusia. Okey, jadi ada apa-apa soalan? Boleh tanya je. PM saya. Nak kalau malu, PM je. Okey. Cikgu harap penjelasan cikgu ni jelaslah